Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam perbahasan kitab Aqidatul Awam dan masih lagi dalam permulaan kita, dan kita sekarang di halaqah yang kedua bagi majlis Aqidatul Awam. Bahawa ini kita dah bincang berkenaan dengan bait yang kedua, falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Segala puji bagi Allah yang qadim, yang tiada permulaan, wal akhiril baqi bila tahawuli, dan yang kekal, tidak ada pengakhiran, bila tahawuli, dan Allah juga tidak berubah sifat dan juga zat Allah Ta'ala selama-lamanya. Jadi daripada bait ini, pertama kita telah bincang berkenaan alhamdu, dan kemudian sekarang kita masuk, masih lagi tidak habis lagi bait ini sebenarnya. Bait tak habis lagi. Ada perkara yang disebut oleh Al-Imam Syekh Allamah Al-Qadi Abu Mahdi Isa bin Abdul Rahman As-Saktani Al-Murakishi, wafat pada tahun 1062 Hijriah. Beliau sebut dalam kitab ni syarah kepada matan Al-Imam Sanusi, matan Sughra Imam Sanusi. Dia lagi Sughra lagi. Dia ada Sughra. Hak ni yang lagi kecil pada matan tu lagi. Dalam kitab ni dibincang, disebut ditanya, kenapa kalau kita tengok Ismul Jalalah Alhamdulillah, Allah tu lebih muhim, lebih penting daripada puji. Kerana Allah tu zat. Ismu zat, ismu lizat. Bukan Allah tu zat. Allah tu isim pada zat. Nama pada zat yang maha tinggi, yang maha mulia. Baik, sepatutnya yang tinggi itu didahulukan. Sepatutnya lillahil hamdu, ataupun Allahu alhamd, gitu kan. Tapi kenapa dimulakan dengan alhamdu lillah? Maka Al-Imam Al-Murakishi menjawab, dia kata apa? Ismul Jalalah ahammu bihasabi zatihi. Nama Allah Ta'ala tu sangat penting pada zatnya. Segi zatnya memang penting nama Allah. Walhamdu ahammu bi'tibaril maqami, dan alhamdu pula penting dalam bab kedudukan daripada ketika ni, dia penting didahulukan. Kenapa? Li'annal maqama maqamul ibtida'. Kerana sekarang ni adalah tempat permulaan. Sebagai permulaan, kena mula dengan alhamdu. Kita nak mula alhamdu dulu. Dan kemudian, kerana itulah dimulakan dengan alhamdulillah. Didahulukan kenapa? Ni sebagai permulaan kita. Kita nak puji Allah. Sebelum dah mula dengan bismillah. Bismillah disebut dalam hadis, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa akhta' au abtar au ajzam. Satu perkara, satu amalan dilakukan oleh seorang anak Adam yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tadi akan qalilul barakah, kurang berkat dia. Begitu juga alhamdulillah disebut dalam hadis, riwayat Imam Tabrani, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdilillah atau bilhamdulillah. Boleh baca dua-dua. Kalau baca bilhamdilillah, pada dijar. Kalau baca bilhamdulillah ala sabilil hikayah, sebagai hikayah. Alhamdulillah. Ya. Maka kata Allah SAW, Nabi SAW, fahuwa akhta' atau abtar atau jazam juga. Maksudnya khalilul barakah. Satu perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah, dengan alhamdulillah, maka perkara ini akan kurang barakah. Satu lagi riwayat sebut, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi dzikrillah. Tidak mulakan dengan mengingati Allah, maka qalilul barakah juga. Ini fahuwa akhta' atau abtar atau ajzam. Betul kata ulama, didahulukan riwayat kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi dzikrillah. Karena dengan zikir pada Allah Ta'ala termasuk dengan selawat pada Nabi SAW. Termasuk dalam tu sekali. Jadi selawat juga termasuk dengan zikrullah. Kerana kita ingat Nabi SAW, maka kita mengingati Allah Ta'ala sebenarnya. Kerana apa? Kerana menta'zimkan hamba
yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya kita telah memuliakan Allah Ta'ala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Tak itu. Siapa yang memuliakan syair Allah, syiar Allah yang paling besar adalah Nabi SAW. Nabi adalah syiar yang paling besar di muka bumi Allah Ta'ala. Maka kalau kita ta'zimkan syiar Allah Ta'ala yang paling besar ni, iaitu Nabi SAW, maka ini adalah dalil kepada taqwal qulub. Nampak tak? Baik. Kemudian kata ulama juga, di antara sebab Allah SWT kita dahulukan alhamdulillah. Kalau kita mulakan dengan alhamdulillah, maksud dalilul hasr. Maksudnya segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang lain melainkan kembali kepada Allah. Itu maksudnya hasr. Nah, dalilul hasr. Baik. Balik kepada perbahasan kita. Dan kemudian al-Imam menyebut alhamdulillah al-qadimi al-awwali. Al-qadim maksudnya apa dia? Annahu al-mawjudu alladhi laysa annahu al-mawjudu alladhi laysa liwujudihi ibtida'. Suatu yang mana wujud yang mana tidak ada permulaan pada wujudnya. Boleh. Satu yang tidak ada permulaan pada wujud. Baik, sekarang ni berlaku perbahasan. Al-Qadim, adakah nama Allah Ta'ala ada nama Qadim? Al-Baqi, ya ada nama Allah Ta'ala. Al-Imam As-Sanusi radhiyallahu anhu sebut dalam Sughra-Sughra. Dalam matan Sughra-Sughra dia sebut perbahasan panjang, syarah Sughra-Sughra. Dibincang berkenaan Al-Baqi, itu nama Allah. Kan? Tapi Al-Qadim, adakah ada nama Allah Qadim? Ini berlaku khilaf di kalangan ulama. Berlaku khilaf di kalangan dalam bab tersebut. Jadi kena buka syarah yang panjang lah untuk tengok khilaf tersebut. Sebagian ulama kata tak ada, sebagian ulama kata ada. Sebab ulama menggunakan kaedah, setiap sifat Allah Ta'ala, boleh tak kita letakkan dia sebagai nama? Tak boleh. Sebab nama Allah tauqifi dia bagi. Nama Allah Ta'ala adalah nama yang tidak boleh untuk kita reka-reka. Mesti mendapat sandaran pada syarak. Nabi sebut nama tersebut. Tak boleh kita ambil sifat Allah, kita letakkan nama. Jadi Allah bersifat dengan qidam. Maka kita kata Allah qadim ataupun qadim. Tak boleh, tak kena. Qidam tu sifat Allah Ta'ala. Tapi adakah nama Allah tu Abdul Qadim, Abdul Qadim? Tak tentu lagi sebab Qadim tu berlaku khilaf di kalangan ulama. Baik, tapi kalau nama Allah, boleh tak kita tak sifat? Boleh. Ar-Rahman, Ar-Rahim, boleh tak sifat rahmah bagi Allah? Boleh. Daripada nama nak tukar jadi sifat, boleh. Daripada sifat nak tukar nama, tak boleh. Boleh nampak tak? Itu perbezaan yang ulama letak. Baik. Al-awwal, yang mana tidak ada permulaan. Al-akhir, yang tidak ada pengakhiran. Al-baqi, ad-daim alladhi la yazul. Maksudnya yang tidak ada fana, maksud tidak akan hancur. Bila tahawuli, yang mana tidak berubah. Dikata ulama, bila tahawul ni adalah sebagai tafsir balik kepada al-baqi. Dalil baqi bila tahawul. Maksudnya kekal. Yang kekal tidak akan berlaku perubahan. Yang berubah ni benda yang tidak kekal. Itu maksudnya. Baik. Ada faedah disebut oleh para alim ulama. Pembahagian satu benda ni ada 4 bahagi. Semua benda ni al-asya' ala arba'ati aqsam. Semua benda ada 4 bahagian. Yang pertama, sesuatu yang ada permulaan dan yang tiada permulaan dan tiada akhir. Ni kalau umat teka-teki. Cuma sebut benda apa yang ada tiada awal tiada akhir. Senang. Allah. Tiada awal tiada akhir. Zatullah. Ataupun Allah Ta'ala. Dan sifat Allah Ta'ala. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Yang kedua, sesuatu yang ada awal dan ada akhir. Senang juga. Kita. Zatul makhluqin. Wa sifatihim. Semua makhluk ada awal, ada akhir. Yang ketiga, sesuatu yang tiada awal lagi tapi ada akhir. Ini yang payah. Benda apa yang tak ada awal tapi akhir ada? Contoh satu ketiadaan kita sejak pada azali. Ada munal azali. Baik kita bila kita ada. Bila kita ada kita tahu tak? Bila kita ada kita tahu. Mula start ada tu. Jadi bila start kata kita dah ada dalam rahim ibu kita. Jadi janin apa semua tu. Dan mula ada lah tu. Tu permulaan ada. Baik permulaan tiada kita. Bila? Ada permulaan tiada. Tak ada.
Orang tanya kata, bila kamu mula tiada? Nak abang kena. Mula tak ada, bila? Tapi mula ada. Ni kata, laisa lahu awal. Awal tak ada. Tapi akhir dia ada. Akhir dia bila mana kita ada. Bila kita ada atau mula ada tu, dia ke akhir bagi ketiadaan tersebut. Boleh faham? Itu pasal dia. Boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, sesuatu yang ada awal tapi tiada akhir. Ini darul akhirah. Akhirat, satu yang benda ada awal tapi akhir tak ada. Ulang balik. Sesuatu dalam apa ni, setiap benda ataupun sesuatu perkara ni dia ada 4 jenis. Ada 4 bahagi. Yang pertama, sesuatu yang tiada awal dan tiada akhir. Allah. Sesuatu yang ada awal dan ada akhir. Makhluk. Sesuatu yang tiada awal, ada akhir. Ada munal azali. Ketiadaan kita sejak pada azali. Ni perlu syarahan sikit lah. Maksudnya kita buat nota kaki sikit. Nota kaki dia apa dia? Syarah tu lah. Kita syarah tu. Yang keempat, ada awal, tiada akhir. Darul akhirah. Nampak tak? Kecuali sebahagian ulama' yang berpandangan dengan pandangan yang qarib. Seperti sebahagian ulama' contoh yang disebut disandar kepada Imam Ibn Taymiyah. Katanya Imam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa syurga juga adalah tidak kekal. Dia tidak kekal. Untuk masuk syurga hancur. Jadi kata ulama' jawab balik, jadi sia-sia. Sia-sia, dah buat dah masuk dalam syurga, kata ni'man apa ni akan masuk khalidan fiha. Khalid, dia kata khalid maksudnya lama dulu dalam tu. Khalid maksudnya lama. Bukan maksudnya kekal. Jadi kita kata kekal sini bukanlah sama dengan sifat Allah. Sebab Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Yang ni ada mula dan tiada akhir. Tetap juga sifat makhluk. Sebab dia ada mula. Maka tidak ada sama dengan Allah Ta'ala. Boleh nampak? Gitu. Baik. Kemudian masuk kepada bait yang ketiga dan keempat. Ini adalah masih lagi dalam muqaddimah. Summas salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Kemudian summas salatu wassalamu sarmada. Salawat dan salam yang berterusan ala nabi khairi man qad wahada, ke atas junjungan besar Nabi SAW, sebaik-baik makhluk yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi', dan kepada seluruh ahli keluarga Rasulullah. Selawat dan salam juga kepada seluruh ahli keluarga Rasulullah dan juga para sahabat Nabi SAW. Wa man tabi', dan seluruh yang mengikuti Nabi SAW. Sabila dinil haqqi ghaira mubtadi', yang mengikuti jalan agama yang benar ini, tanpa melakukan kepincangan dalam agama. Maksudnya yang mengikuti tanpa melakukan kerosakan dalam agama. Itu maksudnya. Baik. Jadi di sini dibincang masalah salatu wassalam. Jadi kata ulama, Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, selawat kepada Nabi SAW ni wajib ke sunat ke macam mana? Sebagian ulama menggunakan pandangan dengan wajib. Wajib berselawat kepada Nabi SAW sekali seumur hidup. Sebagian pandangan ulama sebut. Walaupun sekali seumur hidup. Sebagian ulama mengatakan setiap kali disebut nama Nabi wajib selawat. Sebahagian lagi ulama kata dalam majlis kalau sebut sekali kita selawat pun dah cukup dah untuk menggantikan kepada seluruh selawat yang dalam masjid tersebut, dalam majlis tersebut. Jadi kalau majlis tu ada 10 kali selawat, dia selawat sekali ya, itu pun dah terangkat dah dia punya zimmah ataupun taklif bagi dia ketika tersebut. Dengan kata gitu. Jadi berlaku khilaf ni, maksudnya nak bagi tahu kepada kita kebesaran dan kelebihan selawat tersebut. Jadi apa salahnya kalau kata kita berselawat selalu bila mana mendengar nama Nabi SAW disebut. Karena Nabi sebut dalam hadis, orang yang paling bakhil dalam apa ni Allah. Ini kena ni boleh. Kita akan cek balik dalam kitab. Bakhil adalah orang yang mana disebut nama kamu ya Rasulullah tapi tidak berselawat kepada Allah. Maka mereka ni adalah termasuk di kalangan golongan orang yang bakhil. Baik. Summa salatu wassalamu sarmada. Baik, apa maksud solat dan salam? Solat di sini maksudnya apa ni? Kalau di sini disebut oleh al-Imam Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, doa bi khairin. Berdoakan dengan kebaikan.
Tapi kalau kata ditambah dengan Allah, kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi selawat, Allah Taala berselawat. Apa maksud selawat bagi Allah? Ya ziyadatul in'am. Al-makhrun ziyadatul in'ami al-makhruni bit ta'zimi wat tabjil. Maksudnya ditambah nikmat Allah Taala kepada hamba tersebut dengan ditambahkan pengagungan dan juga kebaikan pada yang dipuji tadi. Ini maksud Nabi SAW. Kalau kata dimaksudkan dengan Allah, jadi innas salata minallah, kata Sayyidina Ibnu Abbas, innas salata minallah rahmatun wa minal abdi du'aun wa minal malaikati istighfarun. Kata Sayyidina Ibnu Abbas, selawat daripada Allah bermaksud rahmat daripada Allah bertambah kepada Nabi SAW. Daripada hamba masuk doa, daripada malaikat masuk istighfar. Istighfar di sini bukan maksud untuk nak menghapuskan dosa Nabi, sebab Nabi tidak berdosa. Istighfar ini untuk nak menaikkan maqam Nabi SAW. Hakikatnya kata para alim ulama, Nabi, kita selawat pada Nabi, kebaikan tadi bukan kepada Rasulullah sendiri, tapi sebenarnya kebaikan tadi kembali kepada orang yang berselawat tersebut. Karena Nabi sebut dalam hadis, man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Siapa berselawat kepada aku sekali, maka Allah akan selawat pada 10 kali. Jadi kebaikan tu kembali kepada siapa? Kembali kepada hamba yang berselawat tadi. Dan tidak dinafikan, kebaikan tu akan dapat juga kepada Rasulullah. Dan ini menunjukkan, kata Nabi SAW, martabat dia tidak akan ada bandingan, dan tidak akan seorang pun boleh potong martabat Nabi SAW. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sebut dalam sirah selawat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kullama dzakarahu adz-dzakirun wa ghafala anhu al-ghafilun. Selawatlah kepada Nabi SAW, selawat dan salam kepada Rasulullah, kullama dzakarahu adz-dzakirun. Sebagaimana ada ramai orang yang mendengar, yang mengingati Nabi, maka banyak tu jugalah selawat kepada Nabi SAW. Wa ghafala anhu al-ghafilun. Dan sebanyak mana orang yang lalai daripada mengingati Nabi, sebanyak tu juga selawat kepada Nabi SAW. Nampak kan seluruh dunia? Ada dua ahli dunia, betul tak? Sebab ahli dunia ni ada dua ya. Ada ghafil, ada zakir. Jadi bila Imam Syafi'i sebut, sebanyak mana orang yang ingat, sebanyak mana orang yang ghafil, dia termasuk semua tadi. Jadi selawat Imam Syafi'i ni antara selawat yang sangat baik. Disebut dalam risalah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik. Ala Nabi khairi man qad wahhada. Ke atas Nabi ni ambil pada perkataan apa? Sebahagian ulama, Al-Imam Syekh Muhammad Alawi Maliki menyebut dalam kitab ni, dikatakan An-Nabi dengan tasydid ya. Yani nabiyyun diambil daripada perkataan nubuwah. Nubuwah apa dia? Huwal makanul murtafi', tempat yang tinggi. Jadi dinamakan Nabi, summiyan nabiyyu bihi li'annahu marfu'ur rutbah. Karena tinggi kedudukan Nabi tersebut, maka tu dipanggil Nabi. Satu lagi pandangan disebut bil hamzi, nabiun. Beri dua, nabiyun, nabiun. Kalau dengan nabiun, diambil daripada perkataan naba, daripada masdar dan naba. Naba bermakna Allah bersama bagi tahu. An-naba maksud dia mengkhabarkan. Jadi nabiun maksud yang mengkhabarkan, li'annahu mukhbarun atau mukhbirun 'anillah. Jadi mukhbir. Boleh isim fa'il, isim maf'ul, isim fa'il. Isim maf'ul maksudnya dikhabarkan kepada dia daripada Jibril alaihissalam. Kalau mukhbirun 'anillah, dia pula yang mengkhabarkan pula. Di fa'il. Bagi perkhabaran dia fa'il kepada khabar tersebut. Boleh faham? Baik. Bila mana disebut dalam bait ni khairi man qad wahhada. Di atas Nabi sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Di sini berlaku bincangan ulama. Siapakah makhluk yang paling terbaik di sisi Allah? Tidak berlaku khilaf. Nabi SAW adalah makhluk Allah Ta'ala yang terbaik. Afdalul makhluqin Nabi SAW. Karena apa? Karena bila mana Sayyidina Jibril AS dan Sayyidina Mikail membelah dada Nabi SAW ketika Nabi
di perkampungan Bani Sa'ad. Waktu tu di tempat Sayyidina Halimah Sa'diyah. Maka disebut di sini Allah SWT bila mana dibuang Allah keburukan ataupun hadus syaitan, hadzun minasyayatin, dibuang tempat yang mana akan menjadi tempat duduk bagi syaitan kepada Nabi SAW. Maka bila mana ditimbang Nabi SAW punya kedudukan pada ketika tersebut mendahului semua makhluk Allah Ta'ala pada ketika itu, yang wujud di muka bumi Allah Ta'ala pada awal kejadian sampai akhir kejadian. Ini dalam riwayat disebut itu. Hadis ini disebut dalam riwayat Imam Hakim Naisaburi dan Imam Darimi, Imam Ahmad, Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir. Hadis disebut saya panjang lebar. Nampak tak? Karena itu dalam Burdah Al-Imam Busiri sebut faqan nabiyyina min fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami. Ini kita duduk dalam Burdah, kita baca Burdah. Yang kata apa? Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi SAW melebihi para nabi-nabi fi khalqin wa khuluqin, dari segi kejadian Allah Ta'ala jadi dan juga akhlak pun lebih. Kecantikan tubuh badan Rasulullah lebih pada nabi-nabi yang lain. Akhlak pun lebih pada nabi-nabi yang lain. Walam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Dan tak ada seorang pun boleh dekatkan dengan Nabi. Dari segi ilmu pun tak boleh nak dekat dengan Rasulullah. Terlalu tinggi. Kenapa? Ketika Isra' dan Mi'raj, Nabi naik bertemu dengan Allah Ta'ala dan Allah tidak bertempat. Di tempat tersebut tidak ada seorang pun pernah lalu tempat tadi. Sidratul Muntaha. Tempat tadi tidak ada pernah seorang lalu. Jibril AS pun tidak sampai ke tempat yang Nabi SAW sampai. Jadi kata Nabi lebih daripada orang yang lain. Dan kekuatan tubuh badan Nabi lebih daripada yang lain. Wala karami. Dan juga kemuliaan Rasulullah pun tidak akan mampu didekati oleh para Nabi yang terdahulu. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun. Setiap para Nabi mereka ni mengambil sedikit daripada sifat Nabi SAW, kebaikan Rasulullah SAW. Gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Sama ada gharfan minal bahri, dibagi perbandingan oleh Al-Imam Busiri, kebaikan yang diambil oleh para Nabi terdahulu dibandingkan dengan kebaikan yang Nabi SAW ni, seolah-olah para Nabi ni hanya mencedok dengan satu cedok daripada lautan yang luas. Lautan tu Nabi SAW. Kebaikan yang dibuat oleh para Nabi terdahulu ni adalah cedok daripada lautan tersebut. Au rashfan minad diyami, ataupun daripada hujan yang lebat. Setitik hujan tersebut itu adalah kebaikan Nabi terdahulu, dan hujan yang lebat tu adalah Nabi SAW. Nampak kata ni bandingan Rasulullah SAW dengan para Nabi yang terdahulu. Nampak? Dan kata Al-Imam Nawawi tadi masukkan dengan al-bahru tadi ni ilmuhu wal matar hilmuhu. Kemuliaan kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi wa sahbihi. Wa alihi wa sahbihi, alihi ni atah kepada Nabi. Ala Nabi yani wa ala alihi wa sahbihi. Alihi di sini kata Al-Imam Malik radhiyallahu anhu dimasukkan dengan alihi kalau dari segi ali az-zakah. Kalau fi maqami ad-du'a, dia ada dua, maqamud du'a dengan maqamuz zakah. Dari segi maqamuz zakah, kata Imam Malik, yang dimaksudkan dengan alihi di sini adalah Banu Hashim. Bani Hashim. Imam Syafi'i sebut Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Dan dua bani ni adalah dua yang mana sangat banyak membantu Nabi SAW. Ketika mana Nabi ditentang, dua bani ini tidak menentang Nabi SAW. Kalau kita mengaji sirah, dan sirah disebut berkenaan Nabi SAW memilih tempat di rumah Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam. Orang tanya kenapa Nabi pilih di rumah Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam. Kenapa Nabi tak pilih tempat lain? Apa sir di sebalik pemilihan Nabi daripada tempat di rumah Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam? Yang pertama, kerana Al-Arqam Ibn Abi Al-Arqam ni orang muda. Yang kedua, dia daripada Bani Makhzum. Bani Makhzum adalah kelompok yang paling kuat menentang Nabi. Yang paling kuat lawan Rasulullah adalah Bani Makhzum. Mereka nak bunuh Rasulullah, mereka yang paling benci dengan Rasulullah. Bijaknya segi Rasulullah dan sesiasah. Rasulullah masuk ke tempat orang yang paling benci dengan dia. Dia buat kat itu. Sebab dia akan, Nabi tahu orang takkan terfikir Nabi nak duduk kat tempat tu.
Sebab tempat ni orang paling benci kan dia. Takkan nak pergi masuk kampung tu. Tak, dia pergi duduk kampung tu. Nabi pergi masuk dalam kawasan tempat Bani Makhzum. Dipilih pula rumah orang muda tempat tersebut. Dan orang muda Bani Makhzum paling benci dengan Rasulullah. Dan orang muda satu-satunya yang baik dengan Rasulullah, Sayyidina Al-Arqam, Ibn Abi Al-Arqam. Maka Nabi masuk rumah dia. Dan orang tidak tergambar bahawa Nabi memilih tempat tersebut. Sebab tu kalau kita tengok, rumah Al-Arqam ni Abi Al-Arqam, naknya di mana? Dekat Safa Marwah. Dekat Safa Marwah. Dengan Kaabah dekat sangat. Kenapa orang tak ada nak bayang? Kenapa pergi ke Safa Marwah takkan tak jumpa rumah sana ni? Al-Arqam ni Abi Al-Arqam dengan kawasan rumah pada ketika sebut kampung ni. Tak jumpa kenapa? Kerana sisi tersebut. Kalau faham yang tu, baru kita reti sirah. Kalau kita pergi ke Mekah tengok. Oh, Safa Marwah. Arqam ni Abi Al-Arqam rumah kawasan ni. Nak tak jumpa. Cari rumah tempat Nabi duduk dakwah sirriyah selama 3 tahun. 3 tahun tu adalah 1/3 daripada tahun Makki. Betul? 1/3 daripada tempoh Makkiyah. Tempoh penyampaian dakwah Nabi di Makkah 3 tahun. Kan 10 tahun. 10 tahun kan? Di Makkah kan? 10 kan 13. 13 jadi 1/4. Bukan 1/3, 1/4. Nampak? Ini antara sir dia. Sehingga kerana memilih tempat yang musuh. Jadi kata Al-Imam, seorang doktor ni sebut dalam kitab Fiqh Sirah dia kata apa? Bukan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Seorang lagi. Disebut kata kadang-kadang kita perlu juga masuk ke tempat musuh dengan keadaan mereka tidak sedar. Kata kita duduk di tempat mereka kerana untuk strategi dalam peperangan tersebut. Ini bukan maksudnya nak kena masuk dalam parti musuh, kena duduk dalam tu, nak abad atau tak, bukan gitu maksudnya. Kena faham elok lah. Saya faham boleh. Boleh masuk parti ni, parti ni. Baik, di sini kemudian dibincang wa alihi wa sahbihi. Baik. Sahabat, apa maksud sahabat? Baik, tadi sebut tadi bahawa maqamu az-zakah kan? Dan kemudian maqamud doa. Maqamud doa kata para ulama semua mukminin termasuk dengan maqamud doa. Jadi kalau sebut alihi, kita termasuk ali Muhammad. Ali Muhammad maksudnya di maqamud doa. Kerana Allahumma salli ala Muhammad disebut dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, ditanya kepada Rasulullah SAW daripada Sayyidina Anas bin Malik, su'ila Rasulullah SAW man ali Muhammad, man alu Muhammad, man alu Muhammad, siapakah ahli keluarga Rasulullah SAW? Maka jawab Nabi SAW, alu Muhammadin kullut taqi. Ahli Muhammad, semua orang yang bertakwa adalah ahli Muhammad. Itu jawapan pada Nabi SAW. Daripada ni bagi maqamud doa. Jadi kalau segi doa kita, segi kita doa, ya Allah, ampunkanlah seluruh ahli baginda Nabi SAW, ahli keluarga Nabi SAW. Ahli keluarga Nabi ni, kalau dengan maqamud doa, semua orang yang bertakwa termasuk dalam doa tersebut. Maqamud zakah tadi apa maksud dia? Maksudnya tidak boleh terima zakat. Dari segi tak boleh terima zakat, Bani Muttalib. Itu Bani Hashim bagi pandangan Imam Malik. Jadi Bani Hashim, daripada golongan Bani Hashim, maka mereka ni tidak boleh terima zakat. Imam Syafi'i kata maqamuz zakah Imam Bani Muttalib dengan Bani Hashim. Dua Bani ni tidak boleh terima zakat. Jadi yang keluar daripada dua Bani ni, ni Sayyidina Husain dan Hasan. Ahli bait pada golongan Sayyidina Husain dan Hasan. Nampak tak? Ini kebanyakan yang keluar daripada ahli Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini banyak keluar daripada Bani Muttalib. Boleh faham? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga ahli bait Nabi SAW. Tapi bukan daripada Bani Hashim, Bani Muttalib. Daripada Bani lain. Dia tetap daripada kulab, daripada apa ni? Kilab Ibn Murrah kan. Jadi daripada keturunan tu juga. Cuma daripada adik-beradik yang lain. Maka mereka tak termasuk dengan Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Itu lain boleh. Dia kata. Baik. Jadi sahabat, apa maksud sahabat? Sahabat maksudnya adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW selepas Nabi menjadi Rasul. Syaratnya mesti beriman kepada Nabi SAW. Dan juga mati dalam keadaan Islam. Itu syaratnya. Bertemu dengan Nabi secara hidup selepas Nabi menjadi Rasul. Kemudian beriman dengan Rasul. Dan kemudian dia mati dalam keadaan Islam. Maka itu dia kata sahabat. Boleh. Jadi di sini termasuk para sahabat.
bila disebut yang pernah bertemu, bukan pernah melihat Nabi SAW. Sebab kalau sebut pernah melihat, maka terkeluarlah sahabat yang buta. Jadi ulama letakkan ta'rif pun jami' mani'. Tak sebut man ra'an Nabi, la man ijtama'a bin Nabi SAW. Siapa yang pernah bertemu dengan Rasulullah, bertemu saja, duduk dalam majlis Rasulullah sekali. Tak isyaratkan lama, walaupun sekejap. Ya, pernah duduk dengan Rasulullah pun akhirnya ni. Tak pernah tengok pun tak apa. Jadi termasuk juga di kalangan sahabat yang duduk dengan Rasulullah, Sayyidina Ibnu Ummi Maktum. Ya, Sayyidina Ibnu Ummi Maktum termasuk di kalangan sahabat yang buta. Ya, namanya Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum tu mak dia. Ya. Baik. Termasuk juga di sini kata Al-Imam Umar Nawawi Bantani, Syekh Muhammad Nawawi Bantani sebut apa? Termasuk juga Nabi Isa dan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas dan Nabi Idris alaihi salam. Karena yang pernah bertemu dengan Nabi secara jaga dan hidup, dia masih hidup. Bukan selepas mati. Kalau selepas mati tak boleh. Jadi Nabi Adam, adakah termasuk sahabat Nabi? Tak, kerana dia dah mati dulu. Kemudian bertemu dengan Nabi di Isra' dan Mi'raj. Kadang-kadang waktu tu alam barzah dah, alam ruh. Tapi Nabi Nuh, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Khadir alaihi salam, Nabi Ilyas dan Nabi Idris, 4 orang Nabi ini masih hidup. 4 masih hidup. 2 di langit, 2 di bumi. 2 di langit, Nabi Isa dengan Nabi Idris. 2 di bumi, Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas. Dengan pandangan yang kata Nabi Khidir adalah Nabi. Dengan pandangan kata Nabi Khidir adalah Nabi. Baik. Jadi 4 orang Nabi ni masih hidup. Bila 4 orang Nabi ni masih hidup, maka 4 orang ni dipanggil sebagai sahabat. Kerana mereka masih hidup dan tidak mati lagi. Kecuali Idris alaihissalam. Al-Imam Nawawi Bantani dia tidak bersetuju Nabi Idris. Sebab Nabi Idris katanya pernah mati dah, kemudian hidup balik. Kemudian masuk dalam syurga Allah Ta'ala, kemudian tak keluar lah. Jadi Nabi Idris tak termasuk kerana dia dah mati. Jadi 3 orang. 3 orang siapa dia? Nabi Ilyas, Nabi Idris dan Nabi Isa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Baik. Para malaikat juga termasuk di kalangan yang sahabat Nabi juga. Pernah bertemu dengan Nabi. Pernah bertemu Nabi ni pula. Malaikat mana? Hak duduk di langit ke hak duduk di bumi? Hak duduk di bumi. Hak duduk di bumi. Jadi malaikat yang pernah turun ke bumi, jumpa dengan Rasulullah, tubuh dekat sahabat. Belakang kita. Malaikat yang duduk di langit, tak. Hak di langit, boleh. Hak pernah jumpa dengan Nabi. Belakang kata gitu. Khilaf juga dengan Muhammad dan Ba'ab. Baik. Ala kulli hal, itu adalah sebahagian daripada pandangan ulama. Baik. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Dan juga siapa yang mengikuti jalan Nabi SAW, ghaira mubtadi', dan juga tidak melakukan kepincangan dalam agama. Jadi di sini disebut panjang berkenaan dengan bid'ah. Jadi kita tidak mau bincang panjang. Tak tu. Tidak dipanjang. Jadi Allah bersama Muhammad. Cuma masa ada lagi kita bincang sikitlah bid'ah. Bid'ah ni apa maksud dia? Bid'ah ni maksudnya adalah perkara baharu yang dilakukan tanpa ada misal sebelumnya. Dalam bahasa Arabnya maka mukhtara'an ala ghairi mithali sabiqin. Perkara yang dibuat tanpa ada misal sebelumnya. Segi syarak, maksud bid'ah ma uhditha ala khilafi amri syari'. Suatu yang dilakukan yang bertentang dengan arahan syarak. Nampaklah? Yang bertentang dengan arahan syarak. Baik, tapi bukanlah semua benda bid'ah ni mestilah bertentang dengan syarak. Sebab ada bid'ah yang mana, sebab tu kata ulama Al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, dan juga imam-imam yang lain, Imam Nawawi, Imam Syafi'i, sebut dengan al-bid'atu bid'atan, bid'atun hasanah, bid'atun qabihah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Gitu. Jadi ada bid'ah yang mana, sebab tu bid'ah ini bukan hukum. Bid'ah ni perkara yang baru yang tidak ada misal sebelumnya. Bid'ah ada perkara yang baru yang tidak ada tunjuk daripada Nabi SAW kau sebut. Cuma Nabi tinggalkan asal syarak. Asal syarak Nabi tinggalkan. Jadi Allah SWT, kerana tu para ulama bincang pula dalam bid'ah tu ni ada 5 hukum.
Ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum sunat, ada hukum makruh, dan ada hukum harus. Itu ada perbahagian yang panjang dalam kitab-kitab. Kita boleh bincang lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Dan ini bukan pembahasannya, bukan tempat untuk bahas bab bid'ah. Bab bid'ah itu bab lain, khas bab bid'ah saja. Wallahu taala alam. Jadi kita akan temu pada bahasan yang akan datang dalam sifat Allah Taala. Habis mukadimah. 4 bait ni habis mukadimah berkenaan dengan aqidatul awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.